Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil kafi, Bismillahil syafi, Bismillahil mu'afi, Bismillahil wafi, Bismillahir rabbis samawati wal ard, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana, ya Allah lapangkanlah dada kami, wa yassir lana umurana, permudahkanlah urusan kami, wahlul 'uqdatam min alsinatina, rombaklah apa-apa yang tersimpul dari lidah kami, yafqahu aqwalana, semoga dapat difahami segala kata-kata kami. Rabbi zidna ilma, ya Allah tambahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan, warzuqna fahma, kurniakanlah kepada kami nikmat kefahaman. Amin 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 ya rabbal alamin. Mukminin mukminat, muslimin muslimat, hadirin hadirat, Tuan Imam, Tuan Bilal, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua mendapat rahmat, cinta, kasih sayang, ihsan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan hidayah dan taufiknya, dengan petunjuk dan keizinannya, kita sama-sama dapat hadir ke rumah Allah pada malam ini, pada malam yang ke-28 dari bulan yang keempat Rabiul Akhir, 4 bulan 2 hari menjelang penghulu segala bulan Ramadan. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, kita terus masuk kepada segmen kita yang pertama, lebih kurang dalam 15 minit. Di bawah tajuk macam mana kita nak menjadikan 24 jam kehidupan kita ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. 2 minggu lepas kita dah bincang apa nak buat sebelum tidur. Minggu lepas apa nak dibuat selepas bangkit daripada tidur. Jadi pada malam ini insya-Allah rutin biasa yang kita lakukan sebaik sahaja, tersedar pada waktu pagi, dah amalkan sunnah-sunnah yang kita pelajari pada minggu lepas, rasa-rasanya destinasi kita sama. Kita akan sama-sama menuju ke tempat ini, iaitu bilik air tandas. Berapa kali sehari kita masuk tandas? Sekiranya tanpa ilmu, 5-6 kali masuk tandas kita hanyalah sebagai adat sahaja. Sekadar untuk melepaskan hajat, sekadar membersihkan diri, itulah sahaja. Sekiranya masuknya tanpa ilmu. Tetapi masuk tandas dengan ilmu, insya-Allah. Bila saya cuba senaraikan, ada lebih daripada 20 sunnah yang ada bila nak masuk dan di dalam dan apabila keluar nanti. Maknanya kalau 5-6 kali sekalipun kita berada dalam tandas, masih juga dikira tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa, nak dikira sebagai ibadah, yang pertama sekali ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua kena mengikut apa yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah yang pertama. Ini saya baca mengikut apa yang tercatat. Jadi dia gambarkan sunnah ini dalam keadaan rumah kita tu tidak ada tandas seperti mana sekarang ini. Kalau satu ketika dahulu, maknanya tandas ini mungkin di luar daripada rumah dan mungkin tidak ada binaan khusus untuk tandas. Jadi kita gabungkan sekali. Sunnah yang pertama, apabila terasa ingin membuang air kecil ataupun air besar, segeralah menuju ke tandas. Itu merupakan satu sunnah. Jadi kalau rasa dah nak melepas itu, kecil ataupun besar, jangan ditangguh-tangguh. Segeralah pergi. Segera pergi, itu satu sunnah.
Maknanya tak apalah, tunggu sekejap lagi. Jadi tunggu sekejap menyalahi sunnah. Bila menyalahi sunnah, pasti ada keburukan daripadanya. Akan timbullah penyakit-penyakit kemudiannya. Jadi bila terasa nak keluar itu, jangan bertangguh-tangguh, terus pergi. Terus pergi itu satu sunnah. Yang kedua, jauhkan daripada dilihat oleh orang ramai. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada Al-Mughirah bin Syu'bah. Kana idza dhahabal mazhaba ab'ad. Adalah Rasulullah SAW apabila baginda berhajat untuk melepaskan hajat kecil ataupun besar, baginda akan pergi ke tempat yang jauh daripada pandangan mata orang ramai. Jadi satu ketika dahulu tidak ada bangunan khas, jadi pergilah jauh sikit daripada orang ramai. Kita pun biasanya adat kata orang-orang dulu nak pergi ke belakang. Ke belakang tu faham-fahamlah, nak pergi ke tandas lah tu. Jadi dalam situasi keadaan sekarang ini, rumah kita dah ada tandas, pastikan buangnya di tempat yang dikhaskan dan tutuplah pintunya. Kalau zaman dahulu pergi jauh daripada pandangan orang ramai, masa zaman kita pada hari ini dah ada tandas, pastikan pintunya bertutup dan berkunci supaya tidak dilihat oleh orang ramai. Okey, itu dua. Jadi kita masuk tandas itu dalam keadaan tutup pintu, kuncinya sunnah. Sunnah. Jangan pula kita salah faham. Mentah-mentahlah zaman Rasulullah dulu tidak ada tandas macam kita pada hari ini. Kita pun nak ikut sunnah, nak melepas, pergi belakang rumah. Pergi cari semak-semak di belakang rumah. Itu tak payahlah. Okey, itu zaman kita sekarang ni dah ada tandas dalam rumah. Melepaslah di tempat yang disediakan. Cuma pastikan jangan dilihat oleh orang. Pastikan pintunya tertutup dan dikunci. Okey, dua. Menjauhi 3 tempat yang mengundang kutukan orang ramai. Ini masih lagi dalam situasi tandasnya di luar daripada rumah. Apa 3 tempat itu? Berdasarkan hadis daripada Muaz bin Jabal, ittaqul mala'inus thalath. Jauhilah 3 tempat yang mengundang tohmahan, mengundang kutukan daripada orang ramai. Al-barath fil mawarid. Yang pertama, buang air di tempat sumber air. Di tempat air yang bertakung, di situlah kita melepas. Jangan. Yang kedua, waqari'atut tariq, di tengah-tengah jalan, tempat orang melintas, orang berjalan, kita buang di situ. Orang terpijak, menyumpah kita. Walaupun dia tak tahu siapa yang melepaskan, tetapi dikutuk, disumpah oleh orang yang terpijak itu. Dan yang ketiga, wazil, di bawah pokok yang sedang berbuah. Orang nak buah tu jatuh, kena atas najis kita. Ataupun orang nak kait buah, tiba-tiba terpijak najis kita. Jadi jauhilah 3 tempat itu. Ini tidak terlibat dengan kita. Cuma mungkin dalam perjalanan kita, dalam perjalanan nak pergi ke mana-mana, tiba-tiba nak kencing, nak kemih, berhenti di tepi jalan, pastikan jangan buangnya di tempat-tempat ini. 3. Yang keempat, masuk ke tandas dengan menggunakan kaki kiri. Maknanya kita dah buat dah selama ni. Cuma bila kita buat tu dengan ilmu, insya-Allah nilai pahalanya di situ. Masuknya dengan kaki kiri, kemudian sebelum masuk bacalah doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Allahumma inni, ya Allah, aku minta perlindungan daripadamu, minal khubus, daripada syaitan jantan, wal khaba'is, syaitan betina. Rupa-rupanya syaitan ini ada jantan, ada betina. Sebab syaitan ini daripada keturunan jin. Bila jin, dia berjantina macam manusia. Jadi kita yang lelaki ini dikacau oleh khaba'is, syaitan betina, dan yang perempuan pula dikacau oleh al-khubus, syaitan jantan. Jadi sama-samalah kita baca doa sebelum masuk tandas. Jangan dah masuk kunci pintu baru nak baca. Okey, di luar, sebab ini doa. Kemudian antara sunnah yang jarang-jarang kita buat, iaitu meletakkan kain di atas kepala. Ambillah kain kecil sapu tangan ataupun kopiah-kopiah lama yang tak dipakai lagi, ataupun setidak-tidaknya tuala kecil, letaklah atas kepala, sebab nak ambil sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan sunnah, buat dapat pahala. Tak buat pun tidaklah berdosa, tetapi dapat pahala bonus setiap kali masuk ke tandas. Seterusnya, tidak menghadap ke arah kiblat atau membelakangi kiblat. Tidak mengarah ke arah kiblat ataupun membelakangi kiblat.
Kalau kita belum buat rumah lagi dan kita maknanya mampu untuk buat pelan rumahnya, pastikan rumah kita yang akan datang ini tidak menghala ke arah kiblat tandasnya ataupun membelakangi kiblat. Kalau kiblatnya ke sana, kiblat tandas kita ke arah sini, supaya bila kita duduk tu tidak menghala ke arah kiblat ataupun kita duduk membelakangi kiblat. Tapi kalau rumah kita dah beli yang dah siap, dah tandas dah ada dah, maknanya tak apalah, gunakanlah yang ada itu. Okey, gunakanlah yang ada. Dan para ulama bahas jangan juga, ini khas untuk tempat yang tidak berdinding. Kalau kita singgah di tepi-tepi jalan, tiba-tiba nak melepas, cari dulu, tengok dulu mana arah kiblatnya, dan jangan menghadap ataupun membelakangi. Kalau rumah kita yang memang dah ada dinding, misalnya surau kita ni dah ada dinding, jadi kalau menghadap sekalipun, insya-Allah dia tidak termasuk dalam ke arah menghina ke arah kiblat itu. Okey, seterusnya, tidak membawa bersama sesuatu yang bertulis kalimah zikir, ayat Al-Quran ataupun hadis ataupun nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tandas. Ini mungkin tidak terlibat, tetapi mungkin ada yang pergi ke Mekah, dia beli cincin. Ada cincin yang bertulis Allah Muhammad Rasul Allah. Cincin Rasulullah tu betul begitu. Di Mekah ada jual cincin begitu. Tiba-tiba kita beli, dan pastikan bila kita guna cincin itu, bila nak masuk tandas, pastikan dibuka dahulu. Okey, sebab ada nama Allah tercatat di situ. Ataupun sekarang ni t-shirt anak-anak muda kita ni banyak yang ada tulisan-tulisan Jawi, takut-takut tulisan Jawi itu ada kalimah Rasulullah ataupun ada kalimah bismillah, ada kalimah assalamualaikum. Jadi pastikan ini. Dan ada setengah-setengah kopiah ataupun sekarang ni namanya topiah. Ditulis la ilaha illallah di sini. La ilaha illallah, kopiah cantik, boleh pakai untuk solat. Tetapi berhati-hati kalau nak masuk tandas, kena bukanya. Okey, pastikan tidak ada benda-benda yang bertulis Quran, hadis ataupun perkataan Allah ataupun Rasulullah sendiri bila kita masuk ke dalam tandas. Seterusnya, makruh menggunakan tangan kanan ketika qada hajat, ketika basuhnya. Makruh menggunakan tangan kanan. Jadi kanan ini untuk benda-benda yang bersih, benda-benda yang baik-baik. Kiri ini benda-benda yang agak kotor. Nak korek hidung guna tangan kiri, nak korek telinga tangan kiri, nak basuh kencing dan berak pun gunakan tangan kiri. Jadi kalau kita dah guna memang tangan kiri dari dulu lagi, tak apalah, sekurang-kurangnya kita tahu itu merupakan satu sunnah dan buatnya insya-Allah dapat pahala. Disunatkan membuang air kecil sambil duduk, ketika dalam keadaan duduk. Okey, dalam keadaan duduk. Berkaitan dengan kencing dalam keadaan duduk ini, berak dia tak bahaskan, berak memang harus duduk. Kencing, ada dua hadis. Satu hadis daripada Sayyidatina Aisyah mengatakan dia tidak pernah melihat Rasulullah kencing dalam keadaan berdiri. Itu sebahagian ulama kata kencing ni mesti duduk. Tetapi ada lagi hadis-hadis yang lain, sahabat-sahabat melihat Rasulullah ini kencing berdiri. Jadi ada dua situasi. Kita tengok situasi yang pertama. Ini larangan kencing berdiri berdasarkan hadis daripada Sayyidatina Aisyah. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, "Man haddatsakum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala qa'iman fala tusaddiquh." Sesiapa yang memberitahu kepada kamu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kencing dalam keadaan berdiri, fala tusaddiquh, jangan percaya. Ini kata-kata daripada Sayyidatina Aisyah. Jangan percaya, dia kata. Maka nayabulu illa jalisan. Tidaklah Rasulullah SAW itu kencing kecuali dalam keadaan duduk. Itu hadis yang pertama. Maknanya kencing ni mesti dalam keadaan duduk. Walau bagaimanapun, ada hadis yang lain, juga hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim menyebut. Hadis ini diceritakan kepada kita oleh Huzaifah. Dia kata kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Huzaifah kata pada suatu hari aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fantaha ila subatati qaum. Lalu kami lalu di kawasan tempat pembuangan sampah. Fabala qa'iman. Dan ketika itu Rasulullah nak buang air kecil dan Rasulullah buang air kecil dalam keadaan berdiri.
Ini diceritakan oleh Sayyidina Huzaifah. Kemudian fatanahaitu faqala nuhu. Lalu baginda membuang air kecil dalam keadaan berdiri, lalu aku berada jauh daripada baginda. Jadi bila baginda nak buang, Rasulullah nak buang air kecil itu, jadi Huzaifah berundur ke belakang. Fadanautu hatta kumtu inda akibaih fatawadda famasaha ala khuffaihi. Lalu aku berada jauh sedikit daripada Rasulullah, lalu baginda memanggil, datanglah hampir ke sini, lalu aku menghampiri baginda sehingga aku berdiri hampir dengan tumit baginda, lalu baginda berwuduk dan menyapu di atas khufnya. Jadi ada macam dua hadis yang berbeza sini. Jadi hadis yang pertama daripada Sayyidatina Aisyah, Aisyah kata, aku tak pernah melihat Rasulullah kencing dalam keadaan berdiri. Maknanya di dalam rumah Rasulullah kencing dalam keadaan duduk. Sampai Aisyah kata, kalau orang kata Rasulullah kencing berdiri, jangan percaya. Sebab di sepanjang penglihatan dia di dalam rumah, tak pernah Rasulullah kencing berdiri. Dan hadis daripada Huzaifah ini memberi satu hukum baru. Maknanya harus kencing berdiri sekiranya di dalam tempat-tempat keadaan yang tertentu. Jadi Rasulullah kencing berdiri mengikut Huzaifah ini, Rasulullah berada di subatati qaumin, berada di tempat kotor, tempat pembuangan sampah. Jadi pada ketika itu Rasulullah nak kencing dan tempat itu tidak sesuai untuk duduk sebab kotor, dan Rasulullah kencing sambil berdiri, nak beri hukum harus untuk kencing berdiri dalam keadaan-keadaan yang tertentu. Kita nak pergi, nak balik ke Darul, tiba-tiba tunggu ferry itu nak kencing, pergi ke tandas awamnya, tiba-tiba Allah nak duduk tak tergamak nak duduk tak tergamak, terpaksa berdiri. Jadi terpaksa berdiri tadi kita gunakan hadis yang Huzaifah cerita tadi, mana Rasulullah SAW pernah kencing berdiri dalam keadaan tempat yang tidak bersih. Tengok masuk tandas awam, tengok-tengok Allah tak tergamak untuk kita duduk, tapi nak kemih ni, nak tahan takut berpenyakit, kena lihat buang juga. Jadi pada ketika itu harus untuk kencing berdiri. Tapi kalau di rumah kita ataupun di tempat yang memang bersih, pada ketika itu ikutlah sunnah Rasulullah yang asal, iaitu kencingnya sambil duduk. Sambil duduk. Dan duduk pula ada caranya, dengan memberatkan ke arah kanan, kaki kirinya ditegakkan. Mungkin dah biasa dah, tak payahlah tunjuk contohnya. Duduk tu, duduk mencangkung tapi beratkan sebelah kiri, kaki kanan angkat, maknanya ditegakkan. Itu cara-cara Rasulullah. Bila Rasulullah buat, pasti ada kebaikan dari sudut kesihatannya. Okey, yang seterusnya, makruh bercakap-cakap ketika qada hajat. Termasuklah tidak perlu menjawab salam. Kita duduk dalam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, siapa dalam tu? Assalamualaikum, Assalamualaikum. Jangan jawab. Sebab jawab itu menyalahi sunnah. Tak jawab, insya-Allah dapat pahala. Tak jawab sebab tahu kalau jawab ini menyalahi sunnah, jadi senyap dapat pahala. Kalau ada tiba-tiba orang kat luar tanya, buat apa tu? Senyap je, jangan kata apa-apa. Dah mati kau dalam tu? Jangan kata apa-apa, jangan menjawab. Tak jawab itu satu sunnah. Berdasarkan hadis daripada Ibnu Umar. Okey, anna rajulan marra wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabul. Ada seorang lelaki lalu di tempat Rasulullah sedang buang air kecil. Kita boleh gambarkanlah satu ketika dulu tidak ada tandas seperti mana sekarang ini, bangunan khas. Mungkin di tepi-tepi semak, mungkin di belakang-belakang sedikit, tiba-tiba ada seorang lelaki lalu. Jadi dia tengok Rasulullah sedang buang air kecil, dia kata, ya fasallama falam yarudda alaihi. Lalu dia bagi salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah tak jawab. Jadi memberi satu hukum kepada kita, ketika kita sedang buang air kecil, buang air besar, ketika kita berada dalam tandas, sunnahnya ialah diam. Sampai orang bagi salam pun jangan dijawab salam itu. Okey. Seterusnya, makruh beristinja menggunakan tulang ataupun tahi binatang. Ini di luar daripada tandas. Di luar daripada tandas rumah kita. Mungkin dalam musafir tiba-tiba kita rasa nak kemih, tepi jalan air pun tak ada. Bila kita dah buang air kecil tu, nak basuh. Nak basuh boleh guna tisu, benda kesat, boleh guna batu, boleh guna daun-daun kayu, boleh. Okey. Yang tak bolehnya tulang dan tahi binatang. Kenapa tulang ini? Tulang dan tahi binatang ini Rasulullah sebut dalam hadis yang lain, itu makanan saudara kamu daripada bangsa jin. Okey, jin ini dia makan juga. Dia makan tulang. Macam mana dia makan? Wallahu a'lam. Okey, jin yang Islam makan daripada tulang yang binatang yang disembelih. Jin yang tidak Islam dia makan daripada tulang binatang yang tidak disembelih.
Jadi Rasulullah kata jangan beristinja, jangan basuh kemih dan buang air besar ini dengan menggunakan tulang dan juga najis binatang. Okey, seterusnya. Kalau kita di dalam rumah tak masalah lah menggunakan air. Disunatkan beristinja dengan bilangan yang ganjil. Maknanya sekali dah bersih dah. Tetapi nak ambil afdalnya 3 kali. Rasa tak berapa yakin lagi, 5 kali, 7 kali dan sebagainya. Sama ada menggunakan 3 biji batu ataupun satu batu yang ada 3 bucu dah dianggap sebagai 3 kali. Ataupun menggunakan tisu, lap sekali, masih ada lagi yang tempat yang bersihnya, lap sekali lagi dan 3 kali. Menggunakan 3 kali. Kalau kita menggunakan air, tak ada masalah lah. Tapi kalau menggunakan cebok, nak ambil fadilat ini sekali, 2 kali dan 3 kali. Okey. Yang seterusnya, sunat mendahulukan kaki kiri ketika masuk dan mendahulukan kaki kanan ketika keluar. Okey, masuk tadi menggunakan kaki kanan, menggunakan kaki kiri. Nak keluar mulakan dengan kaki kanan. Dah satu masuk, satu keluar, 2 pahala di situ. Bila masuk, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Dan bila keluar, okey, biasanya kita masuk kita ingat, keluar ni tak apa nak ingat. Sama juga makan ingat. Bila dah sendawa tu terlupa nak baca doa. Jadi bila nak keluar ini yang paling ringkas. Paling ringkas, kalau tak ingat doa yang panjang itu, paling ringkas ghufranak. Okey, paling pendeknya ghufranak. Dengan maksud semoga aku mengharapkan pengampunanmu ya Allah. Okey, ataupun alhamdulillahillazi azhaba annil adza wa afani. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, allazi yang azhaba anni, menghilangkan daripadaku al-adza, kesakitan-kesakitan, wa afani, dan mengembalikan semula kesihatan, keafiatanku. Jadi itu doa bila dah keluar. Ataupun setidak-tidaknya tak ingat yang panjang, ghufranak, semoga aku mendapat keampunanmu ya Allah. Okey. Yang seterusnya, yang terakhir, membasuh tangan selepas qada hajat. Ini bukan nasihat daripada pakar kesihatan atau Kementerian Kesihatan. Ini sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bila kita dah selesai semua sekali, sunnahnya basuh tangan. Dan juga sunnah menggunakan sabun. Mana hujahnya, mana buktinya? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qada hajatahu thumma istanja min taurin thumma dalaka yadahu bil ardi. Bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membuang air kecil, kemudian baginda beristinja. Istinja ni maksudnya membasuh najis air kecil tadi menggunakan bekas air yang kecil. Jadi menggunakan ceboknya, menggunakan gayungnya. Kemudian baginda menggosok tangannya di tanah. Zaman dahulu belum ada lagi seperti zaman kita pada hari ni, cucian tangannya, hand sanitizernya, sabunnya. Jadi Rasulullah bila dah bersihkan tu, maknanya lapkan di tanah. Jadi para ulama mengistimbatkan hukum ini, maknanya tanah itu sebagai alat penyuci. Jadi zaman kita pada hari ini tak payahlah lap di lantai, tetapi gunakanlah sabun. Jadi menggunakan sabun itu juga maknanya satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau nak senaraikan berapa dah tu, berbelah-belah dah tu. Okey. Jadi itulah antara beberapa sunnah setiap kali masuk tandas. 5-6 kali kita masuk tandas, semuanya dianggap sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara ringkasnya, bila rasa ada keperluan, segera pergi. Termasuklah bila kita nak solat. Wuduk dah ada ni, nak akad takbir dah ni, imam dah nak akad takbir, tiba-tiba rasa nak kencing, tak apalah, biarkan imam dahulu, pergi kencing dahulu. Sebab kalau kita solat pun garanti dah tak khusyuk. Duk tahan-tahan, takut-takut tahan tu, bila dah rokok, dia keluar juga. Jadi pergi dulu, buang hajat itu dulu. Yang kedua, masuk menggunakan kaki kiri, baca doa sebelum masuk tandas. Sunat letakkan kain kecil di atas kepala. Sunat juga tak disebutkan tadi, pakai alas kaki, pakai selipar ataupun terompah, itu juga sunatnya.
Maknanya kita dah ada dekat rumah tu, bila kita ingat, oh rupa-rupanya selipar, engkau ni sunnah rupanya masuk dalam tandas. Jadi macam tu. Kemudian jangan terus buka semua pakaian. Adabnya, walaupun rumah kita sekarang ni tandasnya dah bertutup, boleh kunci, tetapi jaga adabnya, jangan buka terus. Okey, buka dah yang mana perlu dibuka. Kemudian bila nak kencing tu duduk. Okey, duduk, dan duduknya memberat di arah ke atas kaki kiri dan ditegakkan kaki kanan, dan bila nak basuh gunakan tangan kiri. Itu antara adab-adabnya. Dan bila dah selesai, basuhlah tangan, ada sabun gunakan sabun, dan bila nak keluarlah menggunakan kaki kanan, dan bacalah doa sekurang-kurangnya ghufranak. Okey, ghufranak. Okey, cukup setakat tu. InsyaAllah pada minggu depan ini lebih khusus lagi apa nak dibuat dalam tandas ini, iaitu ambil wuduk dan juga mandi. Jadi wuduk kita itu ada yang wajib dan ada yang sunat. Dan begitu juga dengan mandi, ada yang sunat dan ada yang perlu mandi wajibnya. InsyaAllah. Jadi kita ni baru dalam tandas, tak keluar-keluar lagi ni. Untuk minggu depan insyaAllah masih lagi dalam tandas.